Terima kasih masih bersama dengan kami di Rampai Pagi bersama dengan Atul dan Nat di sini menemani sehingga 10 pagi. Tapi kita berada di segmen yang kita janji-janjikan ni Atul, iaitu segmen Tazkirah, di mana tajuknya memang sangat menariklah. Keluarga bahagia impian semua. Tadi pun sempat kita bincang-bincangkan mengenai dengan keluarga ni. Jadi sebenarnya apa definisi keluarga yang perlu kita ketahui. Betul? Jadi inilah masanya dalam segmen yang kita bawakan pada hari ini yang akan kita kupas, dan semoga dengan ada pengupasan ini dapat memberikan manfaat kepada petani dan dapat pencerahan. Kadang-kadang walaupun petani tahu petani ada keluarga, masih ada kekeliruan untuk petani menjadikan satu impian yang sangat baik dalam sesuatu keluarga tu. Jadi petani bawakan narasumber kita, insya-Allah boleh membantu petani untuk pencerahan pada hari ini. Kita niatkan juga mudah-mudahan sesi ini dapat menjadi satu sesi di mana kita dapat berefleksi seketika dan sama-sama juga belajar bagaimana kita dapat membina keluarga yang insya-Allah lebih bahagia. Jadi kita perkenalkan di sebelah kiri nak terus sahaja kita bersama dengan Ustaz Muhammad Nasheed bin Supri, merupakan seorang pegawai agama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah sihat walaupun ada batuk juga. Masya-Allah. Tapi memang musimnya lah pada ketika ini kan. Alhamdulillah. Dan Jadi Ustaz, pada hari ini topik kita memang cantik, keluarga bahagia impian semua. Siapa yang tidak mengimpikan keluarga bahagia kan? Benar. Ustaz Nasheed sendiri sudah berkeluarga? Alhamdulillah. Sudah ada. Sudah. Alhamdulillah. Jadi mungkin dengan pengalaman, dengan input sendiri, apakah mukadimah untuk keluarga bahagia impian semua ini? Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'. Yang saya hormati yang bersama saya pada pagi ini Atul dan Nat serta para penonton, mudah-mudahan kita ni semua sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita ni ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita ni dapat bertemu dalam segmen tazkirah pada kali ini, dan insya-Allah topik yang kita ni bincangkan mengenai dengan keluarga bahagia impian semua. Jadi kelurusan juga bulan Mei ni, kalau saya tidak silap kan, setiap hari Ahad yang pertama kita ni akan menyambut hari keluarga. Jadi bukan artinya selain daripada hari Ahad minggu pertama tu bukan hari keluarga, bukan, itu cuma peringatan saya lah, mungkin tadi lupa dan mungkin tadi terlalu sibuk dalam pekerjaan kita ni dan sebagainya sehingga kita ni mengabaikan keluarga kita ni. Jadi sebagai mukaddimah terlebih dahulu ingin saya bercerita mengenai dengan impian. Jadi saya percaya semua kita ni dah terkira saya kah, Nat ataupun Atul, kita ni semua pasti mempunyai impian. Dan impian kita ni tu tidak sama. Kadang-kadang ada orang impiannya ia mau kesihatan, ada orang impiannya ia mau kewangan yang stabil, ada orang impiannya ia mau masak, kan, luang masa ia suka free time atau bah, supaya dapat buat apa saja yang ia suka, contoh ia akan belayar ke apakah dan sebagainya. Tapi saya percaya yang satu ni, keluarga ni, saya percaya semua kita ni apapun impian kita ni, tapi mesti ada satu ni mempunyai keluarga yang bahagia. Betul. Hatta kata guru saya dulunya, kalau bila ditanya, ada orang ditanya ni Natanya, apa impianmu? Nada impian. Nada impian ataupun impian tu sebenarnya. Impiannya nada impian. Jadi selalunya orang yang nada impian ni, kita ni mesti buka ia punya pemikiran. Mungkin benar ia nada impian, tapi why not dalam hidup ni, ia cuba mencapaikan impian orang lain. Contohnya mungkin impian indongnya, kalau indongnya naik haji kah, ataupun indongnya mau umrah kah, ataupun impian adik-beradinya mahu mempunyai keluarga yang bahagia. Jadi bagi orang yang ada impian langsung sekurang-kurangnya berusahalah untuk menyampaikan impian orang lain. Itulah di antaranya. Kemudian dah salah lah sebenarnya bila kita ni kan mengimpikan sesuatu yang berbentuk keduniaan. Dalam Quran pun ada kan, dalam surah Al-Qasas pada ayat yang ke-77 kan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, saya ambil pendek saja, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu daripada kenikmatan dunia. Tapi ayat sebelum itu bercerita mengenai dengan akhirat. Jadi impian kita itu kalau dapat, utamakan yang ada kaitannya dengan akhirat. Kemudian bila kita ni perhatikan lagi mengenai dengan keluarga ni, dan saya percaya semua kita ni mahu keluarga kita ni tu sentiasa dalam keadaan bahagia. Mana ada orang bila ia kahwin, kenapa kau kahwin?
aku mau keluarga aku ni hancur. Wah, tu lain lagi ceritanya tu. Kan awal-awal saya pergi kahwin. Bila ditanya Macam kenapa drama kahwin, juga. ya betul. Bila ditanya, semua orang mahu membina keluarga yang bahagia. Jadi macam mana bentuk kebahagiaan itu? Bila kita ni perhatikan di dalam surah Al-Ankabut, terutama sekali pada ayat yang ke-21, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bila tadi perhatikan terjemahannya, dan antara tanda-tanda kekuasaannya bahawa dia menciptakan bagi kamu isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa senang kepadanya, dan dijadikannya antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan rahmat belas kasihan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Jadi bila kita ni perhatikan tu ayat itu terutama sekali, sebenarnya ayat ini sedang mengajar kita ni semua. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajar kita ni semua manusia ni untuk membina sebuah keluarga yang sakinah. Sakinah ni artinya keluarga yang penuh dengan ketenangan. Kemudian keluarga yang mawaddah. Mawaddah ni apa artinya ni? Mawaddah ni artinya bahagia. Kan keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan rahmah. Rahmah ni artinya keluarga yang penuh dengan rahmat. Kenapa macam itu? Kadang-kadang perintahan ni kan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ni membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ni sebab kita ni mau negara kita ni bah. Jadi sebelum kita ni mencapai visi yang besar ni, kita ni usaha yang damit ni dulu. Kan faham maksudnya anda? Mau mencapai visi negara supaya masyarakat kita ni harmoni, hidup rukun damai dan sebagainya, negara kita ni maju berjaya. Tapi sebelum menuju ke yang besar ni, kita ni mesti usahakan yang damit dulu. Jadi segala-galanya bermula daripada keluarga. Jadi apabila kita ni berjaya menjadikan keluarga kita ini sebagai sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah insya-Allah, jadi maka dengan sendirinya ianya akan memberikan kesan yang baik kepada masyarakat di luar sana dan ujungnya memberikan kesan yang baik kepada negara kita ni sendiri. Betul jadi itulah dulu sebagai mukadimah kita ni insya-Allah. Perkongsian yang sangat mendalam bagi Nad kerana bila mana khusus menyentuh berkenaan dengan kita ingin membina keluarga yang penuh mawaddah, sakinah dan rahmah ini, sebab pernah nak baca kerana yang kita mahu dari sebuah keluarga bukan sahaja cinta tapi rasa tenang bersama dengan mereka. Sebab itu adanya sakinah di dalam mawaddah, warahmah dan sakinah itu kan. Jangan stres-stres lah. Jangan stres. Jangan balik ke rumah kita ni stres pulang melihat kan. Dia pulang in the stress. Bila balik ke rumah dulu, balik lagi. Padahal rumahku syurga. Bagaimanakah syurga berasa stres? Tapi masih banyak lagi persoalan yang ingin kita ajukan ya. Dalam tajuk yang kita dibawakan hari ini, keluarga bahagia impian semua. Jadi bagaimana ni cara membina hubungan keluarga yang bahagia? Kalau tadi mukadimahnya keluarga bahagia impian semua, tapi hubungan keluarga yang bahagia. Alhamdulillah. Jadi macam mana cara kita ni untuk membina sebuah keluarga yang bahagia? Yang paling penting ialah matlamat. Apa-apa ni yang bermula daripada matlamat. Jadi pastikan matlamat kita ni untuk membina keluarga yang bahagia ni jelas. Jangan samar-samar kabur banyak orang kata ni. Kan apa matlamat hidup mentah aku benda tahu. Contohlah kan contoh Nat, kalau siapa yang suka belayar kan beli tiket masuk arah website. Contohlah website tempat tadi beli tiket flight apa kan. Sudah ditanya kan pergi ke mana, dia tahu ke mana. Bila ditanya berapa ribu bulan, tu pun dia tahu, payah je tak. Atau stres. Dia jelas bah, matlamatnya dia jelas bah. Sebab apa aku masuk website tadi dia jadi beli tiket macam tu bah. Jadi pastikan matlamat kita ni dalam membina sebuah keluarga yang bahagia ni jelas. Jadi yang seperti mana yang diajarkan dalam agama Islam, dan lain dan bukan matlamat kita ni untuk membina keluarga yang bahagia ni adalah untuk mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama sekali. Maksudnya apa di sini? Kalau sekiranya kita ni saling berkasih sayang di antara pasangan suami isteri, anak-anak, tujuan kita ni adalah berkasih sayang itu untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mungkin seorang suami tujuannya memberi nafkah kepada isterinya, pastikan tujuan itu adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun seorang isteri berkhidmat untuk suami, pastikan tujuannya berkhidmat untuk suami itu untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mungkin sepasang ibu bapa ni mendidik anak mengaji Al-Quran,
membacakan hadis baginda Rasulullah ataupun mengajarkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah, pastikan tujuan kita ni mendidik anak kita ni itu untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan juga contoh kita ni ada mertua bagi yang sudah berkahwin kan. Jadi kita ni menyantuni ataupun menghormati mertua kita ni tujuannya adalah lain dah bukan, pastikan adalah untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila segala-galanya kita ni kaitkan dengan untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita ni punya keluarga itu akan mendapat kebahagiaan. Kan ada satu hadis betul kalau saya tidak silap. Betul. Yang peliharalah Allah, nescaya Allah akan memeliharamu. Ada kan? Yang baginda Rasulullah menyampaikan nasihat kepada seorang anak muda. Dan kalau tidak silap namanya siapa tu masa tu? Ibnu Abbas. Kan dia naik tunggangan itu kan. Tapi benar tu. Kalau sekiranya cuba tanya kan, mungkin kita ni pernah terfikir bah. Dia terkira time tani hiking kah, time tani driving siring-siring jalan, apakah dalam kereta kah, di mana pun. Bila kita ni bersendirian, pernah kita ni terfikir, kenapa keluarga ku ni indah sebahagia macam keluarga orang lain. Pernah kita tadi terfikir? Kan ada pertanyaan. Ada macam kadang-kadang dalam betul, hati bah. Kan dalam hati kita ni jangan sampai update status lah. Tu banyak orang lagi pikirannya kan. Tapi kadang-kadang kan macam kita ni sendiri berfikir, macam mana boleh keluarga ku ni indah sebahagia seperti keluarga orang lain. Sampai kadang-kadang terfikir, adakah aku ni terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala? Jadi apabila kita ni merasakan macam itu, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkinlah dalam keluarga kita ni tu ada masalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan sama manusia mungkin okey. Tapi disebabkan kita ni indah menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, macam mana Allah akan menjaga kita ni kan? Contohnya apa? Sembahyang, baca Al-Quran. Jadi review semua tu. Jadi apabila baik ni hubungan kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah baiklah hubungan kita ni sesama keluarga kita ni, sesama manusia dan sebagainya. Jadi sebagai kesimpulan untuk menjawab soalan tadi itu, pastikan matlamat kita ni jelas. Dan lain dah bukan tujuan kita ni membina sebuah keluarga yang bahagia ni untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan pujian orang lain. Kadang-kadang memang kita ni sendiri melihat, oi kaya orang itu. Contohlah banyak usianya belum tentu bahagia tu. Kan? Tapi yang benarnya kan dalam sinetron dia tahu saya mulai dalam drama. Sinetron ni. Dalam drama kan banyak macam itu kan. Wah, ni rumahnya besar, keretanya mewah, duitnya banyak, kaya malar belayar. Belum tentu bahagia tu sebenarnya. Jadi kalau akan mau bahagia benar-benar tu nah, linkkan hubungan kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah benda-benda materi, betul-betul fizikal ini bukanlah menjadi satu ukur kebahagiaan seseorang individu. Masalahnya ia akan hilang satu hari nanti, kan? Kekayaan akan hilang, rumah besar akan hilang. Mana ada orang meninggal kuburkan ke semua rumah kuat tu, mana ada kan? Tidak ada kan? Ya, macam-macam lah. Ya kan? Semuanya akan hilang. Yang kan cuma tinggal adalah kita ni punya tunah agama kita ni, ajaran agama kita ni. Jadi itulah yang akan menjadi amal jariah kita di hujungnya. Mudah-mudahan ianya dapat memberikan inspirasi lah untuk kita, apapun matlamat yang kita lakukan, kita dahulukan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu dulu. Satu pentingnya niat. Sebab itu pentingnya niat, sebab itu pentingnya niat yang baik agar ianya dapat lagi menambah tumbuh hasil-hasil yang insya-Allah yang baik juga. Kita menyentuh ni Ustaz berkenaan dengan keluarga bahagia impian semua. Dan pada awal permulaan perjumpaan nak dengan Atul lah sebentar tadi ketika kami membuka tirai sampai pagi, nak menyentuh bagaimana nak sendiri percaya untuk membina keluarga yang bahagia, ia perlu daripada individu-individu yang bahagia. Kita ni dah dapat membina keluarga yang sakinah kalau hati kita ni sendiri dah sakinah. Jadi ia bermula daripada dua pasangan yang sekufu, yang menjumpai ketenangan sesama sendiri. Jadi soalan nak di sini, harapnya soalan yang sesuai lah. Katanya di sini, apakah yang harus dilakukan sekiranya suami isteri bergaduh? Selama ini kita menjumpai ketenangan di dalam diri sendiri, dalam diri pasangan. Tapi pastinya ada waktu bergejolak, ada waktu ada konflik, ada perselisihan faham. Apa yang patut dilakukan oleh pasangan ketika waktu sebegitu ni Ustaz? Macam cuaca Jangan lah, update status macam cuaca lah. Sekejap panas banar, sekejap sajuk. Macam itulah dengan kehidupan kita di dalam berkeluarga. Kadang-kadang gembira, kadang-kadang sedih, kadang-kadang marah dan sebagainya. Itu biasa tu sebenarnya, perkara tu biasa. Ada satu cerita ni bah. Ada seorang ustazah tu yang pernah menyampaikan ceramah di satu tempat. Kemudian ada dilihatnya salah seorang daripada peserta yang ikut mendengar ceramahnya tu marung-marung daripada awalnya ceramah sampai habis. Jadi ketika makan-makan itu, ustazah tu mengagar ke dia, apa adanya,
Kemudian barutah makcik tu meluahkan perasaannya. Garam matiku ni setua di rumah tunya. Ia sebut laki ni setua bah. Itu masalahnya tu. Ya, garam matiku ni setua di rumah tu. Jadi ustazah tu tanya, apa maksud setua tu lakiku? Oh, lakinya rupanya. Kenapa aku garam mati sama lakimu? Katanya, ia tahu sudahnya aku mengajinya, aku datang ke masjid dengan ceramahnya, ia di rumah. Ia tahu sudah cuaca itu kan hujan, bangkitlahnya baju itunya. Ini dibiarkannya je sampai hujan. Lepas aku datang ke rumah, aku cakap, ngapa kau nak bangkit baju? Mana ada kau beritahu apa-apanya? Yang marah tak? Jadi ustazah tu bertanya baliknya, adakah ujian yang lain lagi selain daripada ani yang menguji kesabaranmu? Kemudian kata makcik tu, katanya, ada lagi adanya kami yang tinggal berdua di rumah ni. Atu pelangannya perkara yang kumarahi, katanya. Atu nganya bah, pasal bangkit baju tu bah. Kan, padahal lobi banyak kan. Jual aja. Contoh. Kemudian kata ustazah atunya, patutnya kau bersyukurnya sebabnya Allah tu Maha Penyayang punya. Allah tu kan memberikan kau pahala sabar. Jadi cuba kau bayangkannya, dari pagi sampai malam kau sabar, banyak pahalamu tunya. Berbanding daripada pagi sampai ke malam kau bermasam mua saja, dia tahu kau ni dapat pahala kan dapat dosa. Sekali orang tu sadar dia macam tu, ya Allah astagfirullahalazim ni, rupanya sepanjang ku bermasam mua ni dapat dosa tergani ku arah laki ku ni nya. Macam itulah poin saya di sini. Bila terjadinya pergaduhan, kadang-kadang remeh-temeh benar. Perkara ni remeh-temeh, lupa buka tabir, lupa mengeluarkan ayam di freezer lah, apalah, contohlah. Biasanya. Bukan dari pengalaman ya. Dari drama juga. Tapi itulah, kadang-kadang perkara damit ini perlu dibasari lah. Yang penting kuncinya adalah sabar. Dan penting juga komunikasi. Kita ni mesti faham, lelaki jenisnya diam. Kan lelaki ni adalah yang nyanyi atau dia ustaz nyanyi. Ada juga. Lelaki ni jenisnya, maksud saya di sini, bila dibandingkan lelaki dengan perempuan tu lebih banyak bercakap daripada lelaki. Kan perempuan lebih banyak istilahnya banyak cakap. Ada kajian sains mengatakan bini-bini ni sehari bercakap boleh sampai 30,000 patah perkataan kah. Dia bilang saya pernah mengira. Ya, tetapi itulah kita ni mesti faham, bini-bini banyak cakap, lelaki kuat diam. Kadang-kadang lelaki bila bini-bini contohlah yang memasak. Jadi bini-bini ni suka kena puji kan. Ada yang lepas dia masak, mau kena puji bah. Lelaki ni blank ni bisanya. Jadi kalau sekiranya kita ni sebagai isteri mau kena puji oleh suami, tanya suami kita ni, bang, nyaman tak masakan ko? Kalau kita ni kan nunggu dia bercakap nyaman, kiamat tu ada tu. Ditanya dulu, tanya kita ni semesti yang tanya dulu kan. Kita ni mesti yang bertanya bah. Kalau sekiranya kita ni kan mau tahu respon lelaki kita ni, tanya. Kadang lelaki ni ia diam saja. Dan para lelaki mesti faham, kalau bini kita ni banyak cakap, jangan suruh diam. Ni kadang-kadang diam kok. Jadi ada seorang kawan saya ni, ia orang luar lah, kawan saya dari dulu lah, dengan kami ada satu komuniti tu kan. Ia pernah bagi tips banyak. Ya, bini-bini ni memang suka meluah ni. Kalau yang meluah banyak luahannya. Kadang-kadang sampai aku pun doktor mana satu kan kulayan, tapi dia bagi tips kan, ya supaya kita ni lelah mendengarnya, bawa ke pantainya. Bawa ke pantai, jalan-jalan itu basuh teh meluah. Jadi kita ni laki-laki fokus aing saja. Macam tu lah. Jadi yang penting. Ini tipsnya rupanya. Beritahu saya lah. Jangan. Tapi itulah poin saya di sini. Jadilah pendengar yang baik. Kadang-kadang sebab kita bila isteri kita ni meluah, kalau saya simple saja. Kau mau aku mendengar sajakah ataupun kau perlukan solusinya? Kadang-kadang ia sendiri menjawabnya, aku mau kau dengar saja. Jadi bila dia cakap saya dengar saja, melihat kereta ke apakah saya. Tapi jadi pendengar yang baiklah. Atau di antaranya. Tapi udah ditanya balik dia ingat keliling. Itu sebab jangan ditanya. Tapi itulah di antaranya. Kalau sekiranya berlaku apa-apa perkara, contohnya berkelahi tadi itu, banyakkan sabar. Sebab itu kalau tadi perhatikan sunnah baginda Rasulullah pun, baginda Rasulullah ni kalau ada rasa macam dia puas hati ke marah, baginda Rasulullah lebih banyak berdiam. Kalau lelaki, kalau bini payah sikit diam tu. Kalau lelaki dia lebih banyak berdiam, do something ke. Kalau kita ni stres dalam macam contoh baru kena marah, lupa mengeluarkan something, bersihkan rumah, buang sampah, cuci jamban ke. Itulah di antara terapi sebenarnya, terapi untuk kita ni membuang stres kita ni. Wallahu a'lam. Bukan marah tu Bukanlah. Bukan marah balik tu. Bukan. Tadi meraju. Tapi memang ya kadang-kadang hal remeh-temeh. Memang saya akui sendiri memang lelaki banyak diam. Memang kita ni sebagai perempuan, kami sebagai perempuan ni memang banyak membembel lah. Dia tak payah saya menyampaikan pasal dua orang perempuan di sini. Tapi kan, saya juga pernah mendengar ada di antara ustaz daripada luar lah yang mengatakan katanya adalah soalan katanya
Istrinya suka membebel katanya, marah saya marah saja. Cakapkannya kau syukurnya sebab kau masih lagi mendengar suaranya dan ia masih lagi bernafas dan kau masih lagi mendengar apa yang dibebelkannya tu. Dan satu hari nanti bila ia diam dan diamnya tu diam terus, maka itulah yang akan menjadi satu kerinduan. Menjadi satu kerinduan. Kadang-kadangnya bila kita imbas kembali, bebelannya tu tanya walaupun dia remeh-temeh akan menjadi satu contoh terbaik dan juga banyak pengalaman, banyak perkara yang kita ni lepas pandang semasanya hidup. Allahu Akbar. Saya dapat ambil, okeylah dapat aku bebel, dapat apalah. Mesti di center. Saya ada terkenang satu kisah yang terjadi kepada Saidina Umar. Kan ada yang berkaitan dengan Saidina Umar. Ada seorang sahabat ni yang malar kelahi sama bininya, bah. Kadang-kadang berkelahi itu pasal remeh-temeh lah. Bininya ni suka membebel seperti yang Atul cakapkan tadi tu. Jadi sahabat ni dia tahan. Aku mesti luahkan ni perasaanku aninya ala Saidina Umar. Jadi bila datang ke rumah Saidina Umar, baru di luar rumah Saidina Umar, ia mendengar sendiri isteri Saidina Umar pun cuma tu. Belum dia cakap apa-apa dia, baru di rumah dia. Bayangkan Saidina Umar seorang khalifah masa tu. Kalau dalam bab berperang Saidina Umar ni dah ada orang berani ni. Tapi bila di rumah bininya berani wah. Jadi ia baru di luar rumah. Jadi apabila ia mendengar suami isteri kepada Saidina Umar sendiri membebel arahnya khalifah ni, jadi ia mundur dirilah. Dia jadi sedangkan khalifah lagi isterinya membebel, apalagi aku kan. Sekali bila ia mundur diri belum jauh daripada rumah ni Saidina Umar nampak, bapa kau sini aninya. Sekali kata sahabat tu, sebenarnya kau ni kan meripot darahmu kan meluah. Yang mana isteri kau ni suka membebel, tapi tekana aku berada di rumahmu, aku sendiri mendengar istrimu pun membebel juga. Sekali apa kata Saidina Umar? Tidakkah aku tidak patut bersabarnya untuk melayan karinahnya tu. Sedangkan isteri ku aninya ia jom menyucikan bajuku, ia jom memasakkan makananku, menyediakan makananku, ia jom melahirkan zuriat-zuriatku, menyusukan zuriat-zuriatku dan sebagainya. Jadi katanya it's okay tu kalau yang membebel sementara saja tu. Nanti pandai dia cool down sendiri. Itu kata Saidina Umar. Wah, itulah bagi saya benar juga. Kalau Anda sendiri sangat setuju. Rupa-rupanya wanita memiliki persamaan yang sangat sama. Dan kita bukanlah beban di mata yang tepat. Jadi untuk hati yang benar-benar tulus mencintai dan sebagainya, semua tu bukan beban, bukan kesusahan untuk mereka. Malahan Saidina Umar sendiri mengingati kebaikan-kebaikan isterinya. Itulah sesuatu yang dapat kita ambilkan dari sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi refleksi betul lah hari ini kan. Tapi soalan nak seterusnya, dengan kadang konflik dan gejolak yang ada, bagaimana cara kita dapat menambat hati pasangan kembali? Masya Allah. Ada tips kan ini? InsyaAllah ni ada beberapa tips lah yang boleh saya kongsikan. Yang pertama ialah kita ni bila pasangan kita ni balik ke rumah, sekurang-kurangnya kita ni sambutlah pasangan kita ni tu. Kan pasangan mana yang dia suka disambut? Kan kata Anita balik kerja mengalih dan sebagainya. Jadi apabila melihat pasangan kita ni, dia terkira suami ataupun isteri, anak-anaknya menyambut kedatangan orang tuanya ni, orang mana yang nyaman hatinya, sambutlah, sediakan minumannya, makanannya dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menghargai pasangan. Biasakan menghargai pasangan. Ia masak, hargai. Tapi ialah ada bab masakan ni bahaya je ni. Jangan komen. Jangan komen. Pernah terjadi je ni. Ia selalu menghargai isterinya. Wah, nyaman. Sekali isterinya tu, babu ni sudah berbisnes ni. Wah, tu bahaya. Pasal lelakinya, maaf yang ada. Tapi sekurang-kurangnya, belajarlah menghargai pasangan kita ni. Bila mengerjakan sesuatu, hargai. Sekurang-kurangnya ucap terima kasih dan sebagainya. Kemudian berhias untuk pasangan yang ketiga. Di pejabat kita ni lawa-lawa, handsome dan sebagainya. Di rumah lusuh tidak. Jadi kita ni di rumah sepatutnya kita ni berhias juga demi pasangan kita ni. Yang keempat ialah membelai pasangan. Artinya membelai ni biasakan kalau berjalan pegang tangan, pegang tangan. Kemudian sebelum tidur ini di antara sunnah lah juga belai-belai rambutnya dan sebagainya. Makan suap-suap, tapi hati-hati je makan suap-suap ni. Kenapa? Jangan je public. Ini public punya berlakon ya. Di rumah dari suap-suap. Di rumah makan sendiri kau tapi sekurang-kurangnya kita ni gunakanlah macam tu suap-suap di rumah. Itu romantik namanya betul tak? Kemudian yang kelima ialah melakukan amalan bersama secara konsisten. Macam-macamlah amalan yang boleh kita digunakan. Contohnya memasak sama-sama. Jangan harapkan bini dia masak di rumah tu. Laki pun tangan-tangan dia lah untuk bawang kah apakah. Nyuci piring. Ada habis makan dia. Dah cuci ni piring kau ni. Tapi sekurang-kurangnya kita ni lakukanlah bersama, contohnya mengaji Al-Quran sama-sama, ataupun melihat TV sama-sama pun boleh, riadah sama-sama pun boleh. Jadi itulah insya-Allah apabila kita ni lakukan 5 tips ni, mungkin Nat ataupun atau ada tips yang lain lagi, tapi insya-Allah kalau tadi lakukan ni beberapa tips ni, hubungan keluarga kita ni itu akan semakin bertambah bahagia insya-Allah.
Alhamdulillah. Memang tajuk yang kita dibawakan pada hari ini, keluarga bahagia impian semua, memang sangat menarik yang ingin kita kongsikan. Kalau kita dikupas lagi memang indah habis, seronok rasanya. Tapi saya suka tadi satu perkataan yang Ustaz kongsikan, review. Kita ni perlu review kehidupan kita ni. Tadi ingat refleksi. Jadi banyak sebenarnya ya yang ada yang perlu kita ni ketahui. Jadi sebagai kesimpulan daripada tajuk yang tadi bincangkan dengan Ustaz, bagaimana? Okey, alhamdulillah, insyaAllah ada 3 kesimpulan yang akan saya sampaikan pada perbincangan kita ni kali ini. Yang pertama ialah pastikan kita ni mempunyai matlamat yang jelas. Kenapa kita ni mahu mempunyai ataupun membina sebuah keluarga yang bahagia, dan lain dan bukan tujuannya adalah untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi, banyakkan bersabar. Ini penting sekali. Memang saya cakap di sini senang, buat dulu. Itulah. Jadi banyakkan bersabar. Apa-apa pun yang terjadi, terutama sekali bagi kaum lelaki. Ni kaum lelaki ni kalau ia dah dapat kontrol mulutnya, pecah ni. Faham tak maksudnya tak? Dia mesti kontrol mulutnya. Kata guru saya dulu, macam orang anunya kalau dapatnya macam kalau aing dalam botol, kan terbuka mana pun tudungnya, tutup pakai tangannya, kontrol marah dia. Itu katanya. Kemudian yang ketiga ialah lakukan 5 tips yang saya kongsikan tadi, macam mana cara menambat hati pasangan, menyambut kepulangan pasangan, menghargai pasangan, berhias untuk pasangan, kemudian membelai pasangan. Yang kelima tadi, melakukan amalan secara bersama, secara konsisten bersama pasangan kita, insya-Allah. Memang perkongsian yang sangat menarik sekali, memberikan impak yang sangat dalam dan mudah-mudahan memberikan inspirasi dan juga pengajaran untuk semua penonton-penonton kita di Ramai Pagi pada hari ini. Ridwan, terima kasih, tidak lupa kita ucapkan sama-sama kepada Yang Mulia Ustaz. Nanti kita buka topik yang lain lagi ya Ustaz. InsyaAllah. Seronoklah kalau Ustaz yang bawakan. Jadi kita lebih banyak belajar, berefleksi bersama jua di pagi ini. Sekali lagi Ridwan, terima kasih. InsyaAllah kita bersua lagi lain kesempatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.